A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang berbahagia Fadilah YB Datuk Taza Aisyah binti Ghazali selaku pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Kedah. Yang dihormati Fadil pengisi kita pada hari ini, Ustaz Faisal bin Mustafa. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya seluruh semua penonton, sidang pendengar, sama ada yang berada bersama kita di talian Zoom atau yang sedang menyaksikan secara live di UPDA. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah memasuki siri yang ketiga bagi program vaksin rohani yang dianjurkan oleh bahagian Pembangunan Insan Negeri Kedah. Yang mana tujuan program kita pada hari ini kan, bukan sekadar kita telah berjaya Negeri Kedah memberi vaksin kepada rakyat-rakyat Kedah kan, itu secara perubatan, tapi kita cuba untuk memberi vaksin kepada masyarakat, iaitu vaksin rohani yang untuk membantu masyarakat ini terkeluar ataupun mengeluar daripada kita kata kekangan akibat pandemik ini sendiri. Baik. Jadi insya-Allah satu topik yang bakal dikupaskan oleh kita pada hari ini, saya tajuk berkenaan jiwa tenang hati senang. Kan? Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk Doktor, kan, izinkan saya untuk memperkenal sikitlah kan pengisi kita pada hari ini. Kan, yang mana beliau merupakan Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, kan. Merupakan anak jati negeri Kedah, orang Kedah lah, asal dari Felda Bukit Tangga Doktor. Ya kan. Dan beliau merupakan berkelulusan ijazah sarjana muda syariah undang-undang daripada Universiti Malaya. Kemudian ijazah sarjana sains kaunseling dan ijazah kedoktoran pengurusan media di Universiti Utara Malaysia. Dekat Kedah kita sini sajalah. Kan. Dan kini beliau sedang menyambung pengajian kali kedua yang di peringkat ijazah sarjana, kena double master dalam ijazah sarjana Kewangan dan Perbankan Islam Universiti Sultan Abdul Halim Azam Shah, UNISYAM, juga di Kedah kita ni. Kan? Baik. Jadi tajuk kita hari ini jiwa tenang hati senang Doktor. Ya. Kan? Kalau dalam skala 1 ke 5 Doktor tenang nombor berapa? Alhamdulillah 5. Alhamdulillah 5. Jadi alhamdulillah misi kita dah tenang. Jadi kita nak cuba sampaikan ketenangan ni dekat para penonton juga. Kan? Jadi sebelum kita mula Doktor, kan, mungkin Doktor boleh kongsikan sedikitlah berkenaan tajuk kita hari ini kan. Mungkin ada yang baru dengar kan, ada yang baru tahu, yang baru masuk kan. Kita cuba hangatkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Kan orang dengar jiwa tenang hati senang, tapi depa tak senang dah. Kan apa Doktor nak cakap hari ini? Kan, jadi disilakan Doktor untuk beri sedikit aluan lah berkenaan tajuk kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih Ustaz musi kita pada hari ini. Sihat noh? Alhamdulillah sihat. Khususnya yang dikasihi lagi dihormati YB Datuk Ustazah Hajah Aisyah binti Haji Ghazali, pengerusi dan kuasa Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat untuk sama-sama kita bermunaqasyah, berbincang dalam satu majlis ilmu. Dalam suasana kita rasa Kedah ni dalam keadaan muram lah. Semalam berlakunya orang kata apa, kepala ayak turun daripada Gunung Jerai, menyebabkan berlakunya banjir di Yan dan juga di sebelah Mabuk. Ini antara salah satu bentuk ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebagai orang yang beriman sudah pastilah ujian yang datang ini, dikala dia datang dalam keadaan kita berhadapan juga dengan COVID-19 ini ataupun wabak coronavirus ni, sudah pastilah dianya memberikan satu kesesakan kepada jiwa kita. Ustaz, sebab dalam hidup kita, hidup ini sudah pastilah
Kita nak dalam kehidupan kita bukan sekadar kita senang, tetapi kita nak juga tenang dalam kehidupan kita. Sebab itulah kita duk biasa dengar orang kata, orang kalau dia senang, dia mampu membeli makanan, belum tentu dia boleh beli selera. Kita keluar pada rumah, kita pergi beli nasi kandang, balik mai buka-buka nak makan tak selera. Kan? Kalau kita pergi ke klinik lah, ustaz, pergi tanya, doktor tanya makan lalu tak? Kita kata makan pun tak apa nak lalu 3 hari ni. Tanda-tanda kita tak apa sihat, salah satu dia tu sebab makan tak apa selera. Kan? Yang kedua, kalau kita sebut kita ni kalau kita senang kita boleh beli bantal. Hari ni tak macam-macam lah. Tapi belum tentu kita boleh beli lena. Betul. Hari ni kita bercakap soal orang mampu membeli rumah. Tetapi belum tentu orang boleh membina kebahagiaan rumah tangga. Betul. Ni yang kita nak bincang tuan-tuan sekalian hari ni, sebuah sedikit. Yang YBSCO kita pun minta kita ulas dalam keadaan suasana COVID-19 ni, sudah pastilah di sana manusia kita rasa sesak, kita rasa sebab, macam mana kita nak mencari sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Kadang ialah kan, kalau lah kita tanya pada orang, ustaz, saya tanya ustaz lah, nak bahagia tak dalam hidup? Nak. Ustaz kata nak bahagia. Kalau kita pergi jumpa orang tanya nak bahagia tak, dia kata tak mau bahagia, kita boleh fikir, kita kata jom aku nak hantar pergi hospital bahagia. Kan, sebab kebahagiaan, keseronokan dan doa kita pun pada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali lepas solat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Disebut sebagai umur doa. Ibu kepada doa kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, bagilah kepada kami ini kebahagiaan hidup di dunia. Kita nak bahagia di dunia ni, kita nak apa? Kita nak hati yang senang lah. Dan kita nak juga kehidupan kita tu senang. Kita nak juga dalam kehidupan kita ni hati senang, hidup kita senang, hati kita tenang. Itu yang lebih bermakna lagi dalam sebuah kehidupan. Yang keduanya kita minta juga pada Allah kebahagiaan hidup di akhirat. Untuk apa? Yang pertama kita nak redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh mengaku, kita katalah kami ni kat dunia yang berkelahi. Sepasang suami isteri main pejabat agama berkelahi. Dia kata Tok Syekh kami nak bercerai ni, kami tak mau. Tapi Tok Syekh tengok kami ni berkelahi hari ni, tapi kat akhirat kami baik. Allah. Kan? Dah, kita ni hidup di dunia ni, dunialah cerminan kepada kehidupan akhirat. Cara kita hidup disebut oleh Imam Ghazali rahimahumullah. Bagaimana cara kita hidup, itulah yang menentukan bagaimana cara kita mati, dan cara kita mati itulah yang akan menentukan bagaimana ketika mana kita dibangkitkan di mahsyar nanti, duk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini sudah sebuah sedikit perbincangan kita bagaimana kita katakan kita hidup ni nak jiwa kita senang, hati kita tenang, kita nak juga dalam kehidupan kita ni Allah kurniakan kepada kita kehidupan yang bahagia, bukan sekadar kita boleh bina rumah, tetapi untuk kita membina kebahagiaan dalam rumah tangga kita, Ustaz. InsyaAllah. Benar kan? Betul apa yang disebut oleh pengisi kita pada hari ini kan, berkenaan beli bantai tak boleh tidur, beli makan tak boleh kenyang dan sebagainya. Benda tu semua kita kata berkaitan dengan dalaman kita. Sebab itu kita hari ini buat program namanya vaksin rohani kan. Jadi sebelum kita masuk ke persoalan yang seterusnya kan, jadi saya minta semua penonton kita pada hari ini kan, teruskan untuk kita sama-sama share dan sebarkan berkenaan program kita pada hari ini kan, sama ada di live ataupun di Zoom kan, sama-sama kita sebarkan untuk kita sama-sama dapat manfaat kan, supaya kita petani semua dapat vaksin untuk hari ini kan. Minggu lepas kita dah dapat vaksin daripada Syekh Faisal, hari ini kita dapat vaksin daripada Dr. Faisal pula, insya-Allah kan. Baik, jadi berkaitan yang doktor sebut tadi kan, berkaitan tenang tak tenang dan sebagainya, semuanya berkaitan dengan emosi gitu doktor. Kan. Jadi kita kata emosi ni apakah emosi ni dan apakah pentingnya penjagaan emosi ni? Kan. Baik, silakan doktor. Ustaz, kalau kita sebut kita tak tahulah nak cakap benda emosi tak emosi, tapi semua kita tahu. Kita pergi kedai, kita tengok orang marah pada kita, kita tahu emosi lebih ni. Kan? Bahasa mudah dia emosi. Itu benda yang kita pun boleh tengok ataupun ayat muka dia tu kita boleh sebut tentang emosi. Sebab apa Ustaz? Dalam kehidupan manusia ni dia ada 4 benda besar dalam hidup lah. Ataupun sebagai kita seorang manusia,
ada 4 keperluan kehidupan kita. Yang pertama disebut sebagai keperluan fizikal. Jadi dalam hidup kita ni, kita perlu apa? Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu rumah, kita perlu pakaian. Kan? Kita ada dalam kehidupan kita ni, kita pergi kerja sebab apa? Sebab kita nak cari makan. Tapi Profesor Hamka sebut pada kita, kalaulah kita hidup semata-mata nak cari makan, kita ni lebih teruk daripada kera dan babi di hutan. Minta maaf ni kira perumpamaan Profesor Dr. Hamka sebut. Yang pertama, kehidupan kita perlu kepada keperluan fizikal. Perlu ke tidak? Perlu. Saya bekerja, tuan-tuan pergi kerja, ada yang pergi motong getah, atau yang ada yang pergi ke bendang. Dalam ni musim hujan nak motong getah tak boleh. Kan? Ada yang masuk ke hutan cari kayu, cari buluh dan sebagainya, cari rebung. Kan? Kita perlu keperluan fizikal. Tapi tak cukup dengan fizikal, kita mula cari. Sebab zaman dulu, zaman Rom, ini kira sembang duduk Kedah tapi serta tentang Rom. Ukuran kepada seseorang itu kuat ditentukan kepada kekuatan fizikal. Kita orang Kedah ni kuat, Ustaz. Riang kuat. Riang kita kuat. Sebab tu bila kita tengok kalau kita tengok kalau kita mengaji sejarah Kedah dululah ni, saya cosah pada sejarah. Dalam surat kami bincang, kenapa kau orang Kedah ni bangsa Bima kata? Ada sampai ke kampung Kedah buka kat Perak. Ada orang Kedah pergi duduk sampai kat Pahang, Indah Rompin buka bendang. Sebab orang Kedah ni dia kuat. Orang Kedah dia bangun pagi, dia makan pulut, dia pergi bendang. Jadi dia merupakan tenaga ekspor pada zaman tu. Jadi orang Kedah ni hebat lah. Sebab dia merupakan sumber tenaga utama negara kita ni. Dia boleh pergi Perak, dia buka bendang kat Perak. Kalau kita pergi belah-belah pada Remihan, bendang-bendang sana tu banyak bendang orang Kedah. Kita pergi belah Indah Rompin, kita tengok orang buka bendang tu orang Kedah. Fizikal. Kekuatan pada zaman tu, siapa dia rajin, dia buka bendang lah. Sebab tu kekayaan orang dulu dia kuat dengan bendang. Dia tu beli bendang 20 relung, 30 relung, ada sampai 100 relung. Itu pertama. Dia memang satu zaman dia kata tak cukup dengan takat fizikal, dia kena naik sikit bila sampai ke tahap intelektual. Ilmu. Perbezaan seorang kita dengan seorang lain dia bergantung pada ilmu. Kita mula pergi mengaji. Hari ni orang pulih mengaji, tuan-tuan. Kita pun tak tahulah, saya jaga sekolah zakat. Budak-budak pun pening kepala nak mengaji lah ni. Kan? Dulu kita duk fikir, hari ni 2 tahun dah budak-budak kita mengaji dekat dalam letak mata talian. Kita tak apalah tuan-tuan dengar ceramah dalam Zoom ni, kan? Kita duk tengok ni. Kita setakat boleh dengar kata hari ni. Tapi anak kita pada 8 pagi tadi sampai ke 5 petang mengaji atas dalam Google Meet. Setiap hari mengajak kaca. Penat ni tak tahu habis meta. Kan? Sampai dia kata sampai tahap ilmu, intelektual. Tapi dia satu lagi keadaan, manusia bukan setakat kena tempuh dari sudut intelektual, akal dia, fikir dia. Dia nak kena sentuh dari sudut jiwa. Dia main jiwa ni dia ada 2. Pertama dari sudut pengurusan emosi. Sebab manusia ni tuan-tuan sekalian, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sifat nak disayangi, sifat nak dicintai, sifat nak dikasihi ni sifat fitrah manusia. Kan? Sebab tu dalam satu kata sebut, dia kata kalaulah kita ni gagal mendengar bisikan, kita akan dengar jeritan. Kalau anak-anak kita remaja, kita tak mau dengar dia duk cakap apa, dia main luah pada kita tak dengar. Hari ni lagi bahaya lah sebab dia tak mau cakap, kita duk cakap dalam telefon ni. Ya, benar. Kan? Tu emosi. Kan? Yang ni soal dalaman manusia. Saya ulang lagi kata, kalau sekiranya kita gagal dengar bisikan, kita akan dengar jeritan. Unsur yang kedua yang paling penting daripada emosi adalah spiritual agama. Ini pun kita tahu tuan-tuan, dalam keadaan kita berada dalam COVID-19 ni, yang pertama dari sudut keperluan fizikal pun makin berkurang. Anak-anak kita duduk di asrama dulu makan cukup, balik duduk rumah makan tak cukup. Ya tak? Ya. Anak sekolah rendah boleh makan RMT, zaman COVID tak ada RMT. Ya tak? Ya, betul. Yang keduanya mengaji pun kurang. Sudah pastilah dia bawa kepada kekacauan dari sudut emosi. Benar. Bukan takat tu. Kita hari ni tuan-tuan, kita pun tahu dalam keadaan wabak COVID-19 nak pergi semayang Jumaat pun payah. Ya. Nak semayang MB umum semalam, kata nak cuba bincang tengok orang ni, tengok macam mana nak pergi Jumaat. Kita pun tak tahu dah berapa kali Jumaat kat 2 tahun ni tak. Jadi adakah ini benda yang disebabkan dengan wabak coronavirus?
sudah pastilah di sana bukan takat fizikal kita terganggu, bukan takat kita kata dari sudut intelektual kita terganggu, bukan takat kata emosi kita terganggu, spiritual kita juga terganggu. Ini satu keadaan yang kita nak kena sedar dan kita nak kena perkemah bersama. Sebab itulah kita bincang, kita tengok, kita teliti. Macam mana kita nak uruskan dari sudut emosi kita, sebab manusia ni bukan takat fizikal tapi dia juga soal roh. Macam mana satu roh manusia ni bersifat negatif dan satu roh manusia bersifat positif. Kan? Mazmumah kan mahmudah. Kalau bahasa Arab dia mahmudah. Kalau bahasa orang moden dia sebut sebagai positif dengan negatif. Kan? Jadi macam mana kita nak kawal dalam diri kita, kita berhadapan dengan keadaan yang macam ni, untuk kita uruskan apa sahaja dalam diri kita ni, kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita. Dan unsur emosi tadi ni dia unsur dalaman. Bagaimana kita nak menjaga unsur dalaman, sudah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali bila mana Allah turunkan Al-Quran, Allah akan ikat dengan bagaimana dalam kehidupan kita ni. Petunjuk yang paling besar adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ni penawar, Al-Quran ni juga petunjuk, Al-Quran ini juga merupakan pembeda di antara benda baik dengan benda jahat dalam kehidupan kita, untuk kita apa? Supaya emosi kita terkawal, emosi kita tadi ni kita boleh beza, dapat petunjuk, boleh tahu hak baik dan buruk untuk kita buat pertimbangan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Benar. Baik. Jadi itu adalah antaranya mengapa pentingnya penjagaan emosi ini. Sebab kalau tak ada emosi ni, maka berlakulah macam doktor kata tadi tu, kalau kita tak menjaga bisikan, yang kita tidak mendengar bisikan, maka kita akan mendengar jeritan. Itu antara impak kenapa dan mengapa pentingnya penjagaan emosi. Baik doktor, seterusnya kan, sebagaimana kita tahu, memanglah orang sebut apa Allah SWT berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub, kan. Dengan kita menyebut nama Allah ni, kita akan meraih ketenangan dalam diri kita. Tetapi benda tu secara literal macam tu, kan. Kalau kita jumpa dengan orang bermasalah, kita kata seringkali orang kata, kan, kenapa kes bunuh diri berlaku dan sebagainya, orang kata sebab mereka ni kurang iman, kan. Banyaklah kecaman, kan. Kenapa? Sebab kita hanya secara literal yang memberitahu bahawasanya solusi kepada ni adalah kembali kepada Allah. Tetapi orang awam kebanyakan tidak mengetahui ataupun tidak dapat memahami secara konteks berkenaan mengingati Allah SWT. Jadi mungkin doktor boleh terangkan bagaimana cara untuk kita memperoleh hati yang tenang ni. Kan, mungkin sebab kita kata doktor sendiri pengalaman dalam bidang kaunseling, kan, banyak kaedah yang disusun oleh para kaunselor untuk kita memperoleh hati yang tenang. Silakan doktor. Kalau kita sebut Ustaz kaitan dengan nak dapat hati yang tenang, ialah orang selalu sebutlah bila kita kata berlakunya musibah. Ya. Ini pengalaman kita lah dengan musibah. Kita sebut pada dia sekiranya sabar. Dia kata kalau tak kena tahan tak apa. Betul. Ni kena tahan aku. Pernah satu ketika saya ingat dalam sebuah kisah dalam sirah, dalam sejarah Islam. Ada seorang ulama. Dia ni seorang yang alim. Macam kita lah, macam ustaz balik Mesir, duk mengajak mata ni. Allah. Kan? Dia kata lah, hidup kita ni bila datang ujian daripada hidup kita ni kena sabar. Ya. Ini contoh saya cerita dalam konteks kita lah. Ya. Yang saya tak ambil, saya tak petik orang kata apa kisah zaman tu. Jadi ulama ni sebut, dia kata lah hidup kita ni sabar dan sebagainya, duk didik masyarakat. Ya. Satu ketika berlaku ujian pada dia. Ya. Isteri dia mati. Bila isteri dia mati ni menyebabkan ulama tadi berhenti daripada mengajar, tak mau kawan orang. Tutup pintu, tak mau berkawan. Benda ni dia dengar pada seorang wanita. Jadi dia dengar, dia pun dia pergi rumah ulama tadi ni. Dia nak tanya soalan. Ya. Bila dia pergi, dia nak tanya soalan, hari pertama kawan tu tak mau buka pintu. Esok dia main pula, tak mau buka pintu. Hari ketiga dia kata aku tak mau jumpa, pergi balik. Dia kata aku nak tanya soalan ni. Takkanlah aku mai 3 hari pun hang tak mau jawab soalan aku. Ya. Yang dia kata tak apalah. Dah ramai aku ramai ni hang tanya aku nak jawab. Dia kata macam mana saya ada satu masalah. Kan? Saya pinjam barang mah daripada kawan saya.
Bila pinjam barang emas bila kawan saya, dia bagi saya pinjam. Selepas 5 tahun ataupun satu tempoh yang panjang dia bagi jumpa saya. Dia minta, saya tak mau bagi. Apa hukum dia? Apa hukum dia Ustaz Fiqh? Allah Alam. Salah ke tak? Salah tak buat bagi. Sebab dia pinjam. Ya, ya. Bukan hak, bukan bagi, bukan atiyah, bukan pemberian, tidak, tetapi ini pinjam. Kan? Dia kata tak boleh, ulama dia pun sebut, dia kata tak bolehlah, tu bukan hak kamu, ni kalau kamu ambil hanya hartanya haram. Kena pulangkan. Kena pulangkan, bukan harta kamu. Perempuan tadi tanya pada ulama tadi, dia kata kita ni datang pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Anak murid minta Ustaz. Ya. Dia kata bila mana Allah Taala ambil balik kita, isteri kamu balik kepadanya, takkan kamu tak boleh nak terima. Ya. Satu pengajaran kepada kita, kena nak abang benda ni. Kalau tak kenal kat kita, sayang pun sama lah kan. Tapi kita nak abang, bukan mudah. Kita orang alim ke, kita orang yang pandai ke, bila kita nak bercakap, nak bagi nasihat tu, benda sebab saya kata bukan mudah untuk memberikan, nak reduce ataupun nak memberikan ketenangan, bukan ada satu cara. Bahkan kaunselor sekalipun kita boleh buat terapi, ataupun kita boleh buat sesi. Ya. Tapi kita bukan problem solver, kita bukan boleh selesai masalah, tuan-tuan. Ya. Kan kita sekadar kita kata, kita tanya. Dan dalam istilah kaunseling disebut sebagai celik akal. Sampai ke tahap dia dah terbuka minda, dia tahu apa dia punya real problem, bukan presenting problem, benda sebenar masalah dia apa. Kalau dalam hidayah ni apa kita sebut? Dalam Islam ni kita cari hidayah. Kita nak cari petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali sembahyang kita baca al-Fatihah, kita minta, ya Allah Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada kami. Hidayah ni macam-macam jenis lah, tuan-tuan. Pertama disebut oleh para ulama, yang pertama hidayah tabi'i. Tabi'i ni macam mana hidayah semula jadi? Kan? Bila mana seorang ibu lahirkan anak, tak suruh riau pun, dia riau. Dia menangis. Budak-budak kalau dia lapak susu, dia riau. Dia menangis. Kita tak suruh dia riau pun. Kita tak boleh signal. Dia kata kalau lapak susu, dahaga susu nanti cik riau lah. Dah, dia riau sendiri. Bukan takat manusia, tuan-tuan. Kambing pun, lembu pun, bila mak dia lahirkan dia pandai pergi cari mak dia untuk cari susu. Ya. Kalau kita tengok lagi, tuan-tuan, penyu. Penyu, lagilah kata mak dia tak didik dia lah. Mak dia main bertelur dia tinggal tepi pantai. Kemarin berita di Terengganu ni lama dah penyu. Satu tempat ni penyu tak main lama, tak bertelur. Dia kata macam-macam sumber lah, cahaya dan sebagainya ni. Kemarin main. Kan main pekat telur balik, tuan-tuan boleh bicara dalam berita kan. Penyu ni bila mana dia dah, orang kata apa, netah, dia tak pergi cari jalan raya lah kan. Dia patah balik, dia cari laut. Hidayah tabi'i, bersifat semula jadi. Gharizah, orang kata apa, soal semula jadi, naluri, kenalurian. Seorang ibu sayang pada anak. Sebab tu kalau kita pelik tengok mak buang anak dalam tong sampah, kita pelik gimana naluri kemanusiaan dia. Sedangkan ini naluri. Yang pertama hidayah, yang pertama hidayah tabi'i, hidayah tabi'i. Yang kedua hidayah disebut sebagai hidayah hawas. Hawas, panca indera. Allah Ta'ala bagi kepada kita mata untuk kita lihat, Allah Ta'ala bagi kepada kita telinga untuk kita dengar, Allah Ta'ala bagi kepada kita lidah untuk kita rasa, Allah Ta'ala bagi kepada kita hidung untuk kita bau, Allah Ta'ala bagi kepada kita kulit untuk kita tahu, untuk kita orang kata apa, sentuhan. Semua orang ada, kita ada. Allah Ta'ala bagi. Cuba kita ni COVID-19 senang lah. Kita bangun pagi tak bau, pening. Kita kata ni mesti positif kan. Yang jangan main-main lah ni, jangan mereka kan. Saya pun dah lah kan, bangun-bangun orang tak ada bau tarik bau. Orang tak ada tarik dari lidah, oh kita dah pening lah. Itu petunjuk. Bukan takat tu demai terus lagi. Hidayah akal. Allah bagi kepada kita akal untuk kita berfikir. Bukan takat berfikir tentang ayatul ada ayat Allah yang turun kepada kita dua. Yang pertama disebut ayatul maqru'ah, ayat yang dibaca. Quran kita kena baca. Yang keduanya ayatul manzurah. Yang kita tengok gunung jerai, tuan-tuan, kita tengok penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tengok maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan gunung jerai ni. Orang duk fikir macam mana berlakunya kepala ayak boleh turun. Kalau semalam kita tengok daripada data yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Meteorologi, kadar hujan yang turun tu tinggi.
Kita pun tuan-tuan, bila ayat tu curah dengan keadaan hujan berturut-turut, tiba-tiba turun atas bukit, turun dalam jumlah yang banyak. Ya. Macam kita curah tuan ayat. Ada kolam ke atas tu? Tak ada. Kan? Macam mana satu jenis awan, 2-3 hari dalam handphone saya ni, kawan-kawan hantar dekat Jitera pun, baru ni awan main rendah. Awan tu kalau hitam. Awan ni dia boleh lepas ayat sontak dan jumlah yang banyak. Allahu Akbar. Kalaulah akal kita ni tuan-tuan, orang yang memang di ulul albab, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Jadi kita ni orang yang mana dalam keadaan duduk, tidur, baring. Ya. Duduk zikir pada Allah Subhanahu wa taala, tengok benda ciptaan Allah ayatul manzurah ni, kita kata Allah Subhanahu wa taala tak jadikan benda ni sia-sia. Betul. Ini hidayah yang ketiga. Ya. Kita boleh fikir, kita boleh renung, kita boleh tengok. Kalau benda ni jadi tuan-tuan, kita sikit sebanyak ni dia pujuk jiwa kita. Sebab apa ya Allah jadi buat ni, semua ni kebaikan untuk kita. Ya. Kan? Kalau kita tengok logik akal tuan-tuan, logik akal ni macam-macam lah. Kan? Kita tengok laut, ikan duduk di laut. Ya. Dia hidup 20 tahun, 30 tahun dia tak masin. Kata-kata ikan temenu setahun 2 tahun dia tak masin. Angkat ke darat, hirih buah garam dia masin. Ya. Logik akal dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab di laut dia hidup, di darat dia mati. Ya. Hati kita kalau mati, apa saja boleh masuk, tapi hati kita kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa hidup, berfikir tentang kebesaran Allah. Yang keempat, hidayah ad-din, hidayah agama. Bila mana kita dapat hidayah tabi'i, kita dapat hidayah yang kedua hawas, yang ketiga akal, hidayah ad-din, agama, Allah hantar kepada kita Islam sebagai salah satu cara hidup. Tapi tak cukup Islam ni, dia perlu yang kelima disebut sebagai hidayah taufik. Inilah hidayah yang mana kita muwafaqat, kita muwafiq kita sebut, kita terima Islam, agama Islam is the way of life. Kan? Islam yang Allah bagi kepada kita ni kita terima. Yang pertama kita terima agama yang Allah bagi kepada kita ni. Kita faham agama yang Allah bagi. Yang kedua, bukan setakat kita faham, bagaimana kita beramal dengan apa yang kita faham. Bukan setakat kita beramal saja-saja buat dah. Ya. Contohlah kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita doa. Tapi kita tak faham apa kita minta. Ya. Tak sama dengan apa yang kita faham. Inilah tuan-tuan, dia akan membawa kepada kemanisan dalam beribadah. Dia baliklah kepada Allah sebut wallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan dalam jiwa kita tuan-tuan, dalam diri kita ni. Allah Subhanahu wa taala yang bagi ni. Dan di samping itu Allah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menambah keimanan. Di samping iman yang kita ada ni, naik sikit, dia naik sikit. Inilah kehidupan kita. Dan iman ini soal dalaman, soal benda yang tak nampak. Sudah pastilah di sana iman ini menjadi salah satu benda yang cukup penting dalam kita mempertimbang ataupun kita menguruskan emosi kita. Kerana emosi kalau hanya diuruskan berdasarkan kepada nilai moral manusia, di sana manusia itu tidak ada satu pedoman yang kuat. Tetapi di sana disebut oleh Dr. Hamka, hujung akal adalah pangkal kepada agama. Habis meta dah fikir, permulaan untuk kita cari Tuhan, untuk tempat kita bergantung dalam kehidupan kita, Ustaz. Allah. Ya. Baik. Jadi begitu kan. Begitu kita melihat bagaimana solusi ataupun cara untuk kita meraih ketenangan kan. Banyak tingkat-tingkat yang diceritakan oleh doktor yang mana perlu kita lalui setiap benda tu kan. Kadang kita fikir juga kenapalah masih ada orang yang kita kata tidak diberi hidayah kan. Tapi bukan tidak diberi hidayah, mungkin dia itu melalui proses-proses tingkatan tu sehinggalah dia mencapai kita kata kesempurnaan hidayah tu kan. Sebagaimana yang digariskan oleh Al-Fadhil Doktor. Baik. Untuk makluman pihak penonton, sidang pendengar sekalian kan, Doktor Al-Fadhil Doktor Faisal juga merupakan ketua pegawai operasi ataupun kita panggil CEO bagi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat, dan juga di peringkat antarabangsa beliau merupakan timbalan ketua pemuda Forum Zakat Dunia
kan, mewakili rantau Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia bagi sesi 2020-2023. Bukan biasa-biasa lah kan. Panel yang kita berada bersama kita pada hari ini bukan level kita kata asal, bukan level Bukit Tengah saja lah doktor kan. Level kita kata satu dunia kan. Baik, dan juga beliau juga diberi kepercayaan sebagai fellow bersekutu Institut Kajian Etnik kita, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik. Dan juga Al-Fadhil Doktor juga kan, mempunyai bidang pengalaman yang luas, sama ada di peringkat mahasiswanya kan, di bidang alam kerjayanya kan. Jadi berdasarkan pengalaman tuan di bidang sosial, bidang pendidikan dan lain-lain bidang lah, saya kata bidang yang kita berinteraksi secara terus dengan manusia ni kan. Orang kata kalau kita menega barang mudah, tapi bila kita nak menguruskan manusia ni satu benda yang sangat-sangat sukar kan. Jadi apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Al-Fadhil Doktor dalam mengurus jiwa pelanggan yang kadang zakat macam-macam juga. Dulu waktu doktor berada di lembaga zakat, macam-macam nak urus dengan perangai asnaf. Kadang asnaf okey, yang bukan asnaf tu kadang yang membeningkan kita kan. Kemudian doktor berpindah ke sekolah. Dan sekolah adalah yang pula perangai kan, dengan pelajar-pelajarnya kan. Jadi apa cabaran utama yang dihadapi oleh doktor dalam menghadapi kesemua dugaan ni lah, cabaran sebagai seorang ketua lah kita kata. Baik. Tadi Ustaz kongsi kan bagaimana berkhidmat di zakat. Kebetulan kita program hari ini juga di bawah YB Dato' Aisyah juga berkaitan dengan pembasmian kemiskinan. Saya rasa isu kemiskinan cukup dekat. Kerana tuan-tuan, dalam statistik kita berada dalam COVID-19 ni sendiri, awal bulan ni dikeluarkan satu laporan daripada Jabatan Statistik Negara. Walaupun benda ni dia agak berat tuan-tuan, tapi saya saja cerita pada tuan-tuan. Kalau kita tengok kadar kemiskinan mutlak, mana kata mutlak ni betul-betul miskin lah. Dia ada dua miskin, satu miskin mutlak, satu miskin relatif. Relatif ni benda yang kita tak nampak, kita macam dia nampak macam senang tapi dia susah. Mutlak ni memang absolute poverty, memang miskin mutlak meningkat. Dan hasil kajian juga menunjukkan bahawasanya di sana agihan kekayaan di antara golongan 50 golongan terkaya dengan 50 golongan termiskin ni tak sama dan tempoh COVID-19. Dan kita pun tahu sudah pastilah disebabkan terjejas dari sudut pendapatan. Ini kalau kita bercakap tentang kemiskinan. Saya sentuh sikitlah sebab ini portfolio YB Exco kita. Dan dalam kita meneruskan kemiskinan ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah aftarada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim biqadri allazi yas'u fuqara'ahum wa la yajhal al-fuqara' idza ja'u wa 'aru illa bima yad'u aghniya'um. Nabi sebut sesungguhnya ini hadis qudsi. Aku mewajibkan zakat dalam kalangan orang kaya dalam kalangan kamu. Biqadri allazi yas'u fuqara'ahum, dengan satu kadar tadi boleh memberi jaminan hidup, social security, jaminan hidup lah. Maksudnya kata kalau orang kaya banyak zakat, biqadri allazi yas'u fuqara'ahum, dengan satu kadar tadi boleh memberi jaminan hidup pada orang miskin. Banyak mana 25%. Tuan-tuan tahu tak, baru ni dia keluarkan satu kajian bagaimana kekayaan penduduk dunia, 10% daripada penduduk dunia ni lebih kaya daripada seluruh penduduk dunia. Nak abang kata 10% yang tertinggi ni dia kaya semua. Jadi nak abang kata kalau orang kaya keluar zakat 25%, orang miskin akan terbela. Dan Nabi sebut walanya jahlal fuqara, tidak akan ada orang-orang fakir idza ja'u, dia ni takut tak ada makanan kan, tak ada nak beli, duk risau, seriau, takut, runsing, wa'aru, telanjang. Sebab apa? Tak ada duit untuk membeli pakaian. Disebabkan oleh tengah-tengah orang kaya dalam kalangan kamu. Jadi kita nak sebut di sana tuan-tuan, krisis kemiskinan ini satu benda yang tak akan boleh diselesaikan. Kenapa? Selalu orang tanya sebab apa walaupun ada zakat, kenapa tapi orang miskin tak boleh selesai? Nabi sebut sebab apa tak boleh selesai? Sebab ada lagi orang kaya yang tak bayar zakat. Kan? Contoh kita sebut mudahlah, semayang pun ramai lagi orang tak semayang. Zakat ni bak harta lagi lah. Kan? Yang keduanya, bagaimana kita ni dalam, saya duduk di sekolah zakat menguruskan pelajar-pelajar asnaf. Kenapa tuan-tuan? Dalam kita melihat keperluan untuk menguruskan ataupun membasmi kemiskinan ataupun mengeluarkan masyarakat daripada kemiskinan ni, salah satu dia mesti dari sudut pendidikan. Khususnya berkaitan dengan pendidikan agama. Bila kita duduk, kita turun ke lapangan tuan-tuan,
Orang yang mengaji agama ni kebanyakan dia orang golongan pertengahan. Saya bukan bermaksud nak mengkelaskan, kan? Bermaksud orang yang berpendapatan jugalah. Ya. Walaupun mungkin ayah dia tu ada pendapatan kerja kelang dan sebagainya. Bukan miskin. Ya. Sebab orang miskin ni dia bukan bercakap soal anak dia nak mengaji apa, tapi dia cakap hari ni aku nak makan apa. Ya. Sebab itulah kita cuba buka sekolah. Dia ustaz dua di SIK satu. Ya. Kita buka pula, kita tengok-tengok ada satu sifat yang ada pada pelajar-pelajar ni, walaupun bukan semua yang miskin tegar lah. Dia pakai hak. Ya. Ini salah satu kita sebut emosi lah. Ya. Jadi macam mana kita sebagai pentadbir, kita nak berkomunikasi dengan mereka. Dan sudah tentulah generasi muda hari ni tuan-tuan, bukan seperti mana generasi kita pada zaman dulu. Ya. Kalau zaman dulu, mungkin zaman Pop Yeyeh, cara layan cara Pop Yeyeh lah. Ya. Hari ni budak-budak kita tak tahu zaman apa ni. Kalau zaman dulu mak pak potong getah, hari ni pun orang potong getah, tapi zaman dia tak sama. Sebab hari ni zaman dia budak-budak ni semua dengan datang ni, tongkol ni. Bangun pagi petang, siang malam dengan handphone. Sebab itulah di sana tuan-tuan, perlunya kepada kami daripada peringkat kita menguruskan mereka dalam keadaan kita memahami keperluan semasa mereka. Sebab kita tak boleh nak getak, kita tak boleh nak asak, tetapi kita nak kena duduk dengar apa dia nak. Ya. Karena generasi hari ni, sebab generasi hari ni dia agak berbahaya tuan-tuan. Sebab apa? Bukan kata berbahaya lah. Berdasarkan kajian menunjukkan budak-budak sekolah hari ni dia boleh menerima maklumat sama seperti mana orang dewasa pada hari ni. Sebab tu tak pelik tuan-tuan kalau tuan-tuan hari ni, anak-anak tuan-tuan lebih tahu isu yang berlaku di Afghanistan berbanding dengan tuan-tuan. Ya. Anak saya ada jasa satu. Bila berlakunya tenggelamnya kapal selam di Indonesia, dia boleh analisis jenis kapal selam, berapa mati, Allah. berapa harga beli, tahun bila buat. Dia boleh buat comparison dengan kapal selam dulu. Aku saya tanya, ni tahun mana ni? Dia kata tengok dari YouTube. Allah. Tahap akses kepada maklumat budak-budak hari ni lebih laju daripada kita. Nah. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak macam mana kita ni mak pak, kita ni tok dan tok puan nak cuba nak urus ikut depa ni. Sebab itulah kita tak dapat tidak tuan-tuan, kita nak kena berbalik. Anak-anak daripada umur sebaya ni, kalau dulu kita kata kita nak kena disiplinkan mereka, sekarang ni kena duduk lebih disiplin dengan kita kena duduk berkawan dengan mereka lah. Kalau tak berkawan, tak dengar apa mereka cerita daripada kita risau. Apa yang kita buat, yang kita susun ni tak bertepatan dengan wakil yang ada pada hari ni. Benar. Tak. Jadi itu merupakan antara cabaran lah kan, yang cabaran yang dilalui oleh Al-Fadhil Doktor. Jadi cabaran ni sangat-sangat banyak kan. Jadi kita akan buka kepada soalan kan. Baik, jadi cabaran kita kata cabaran nak mengurus emosi ni satu benda yang bukan mudah kan Doktor. Tapi benda tu boleh dilakukan kan, tapi kita kena perlukan cara yang benar. Macam Doktor kata tadi tu, bagaimana kalau kaunselor ada cara dia. Tetapi punca dia adalah kembali kepada diri kita sendiri kan. Bagaimana kita topak ilmu kita untuk perbaiki balik diri kita kan. Jadi benda tu akan bantu kita untuk keluar daripada konflik emosi ini sebenarnya. Baik. Jadi insya-Allah kita akan umumkan pada kali ini kan, pemenang-pemenang bagi kuis bagi siri-siri yang sebelum ni kan. Jadi yang mana tengok tu boleh ni lah, nanti boleh kontak ke peringkat pihak urus setia kan. Baik, untuk pemenang kuis siri yang pertama kan, kita ada 3 pemenang. Yang pertamanya Syah Nur Syah Mi Aiman bin Nur Jailani. Ini pemenang kita yang pertama dengan Syah Nur Syah Mi Aiman bin Nur Jailani. Jadi kepada ni kan, kepada mak ke Pak Lang, Mak Lang yang dengar nama anak menakan dia ni, tolong abang kok hari ni dia tak ada dengar kan. Keduanya Muhammad Asri bin Mak Dazin. Muhammad Asri bin Mak Dazin. Jadi Pak Lang dengar tu maklum kan, kat Pak Cik Asri kita ni. Dan yang terakhir 3 Miftahuddin. Nama diberi Miftahuddin. Pemenang kita pada siri yang pertama, kuis siri yang pertama. Baik, tahniah. Jadi kemudian pemenang kuis siri yang kedua. Pemenang siri yang kedua yang mesti ramai-ramai yang tertunggu ni. Yang masuk hari ni rasanya ramai yang duk tunggu aku menang ni rasa ni kan.
Baik, pemenang yang pertama Wan Suhaila Megat Hasan. Wan Suhaila Megat Hasan. Seterusnya Muhammad Asri. Kan? Muhammad Asri yang kedua, dan yang ketiga Nazri bin Abdul Rahim. Boleh, siapa yang kenal itu tolong maklumkan. Satgi rugi tak dapat hadiah ni. Kemudian Ernita binti Muhammad. Kan? Ernita binti Muhammad. Kita ada 10 menang sebenarnya. Kan? Kena dengar betul-betul lah. Kan? Perkembang tengok. Kemudian Syah Nur Syahmi Aiman. Dia ni ke peminat setia ni. Kan? Siri 1 dia menang. Siri kedua pun dia menang juga. Nur Syahmi Aiman bin Nur Jalani. Kan? Rasa siri ketiga ni pun dia menang juga ni. Kan? Kalau dia ada pada hari ni lah. Kan? Ada tak dalam Zoom kita ni? Cuba angkat tangan sikit. Ada? Siapa dah boleh menang hadiah lah. Okey, ni kalau kata peminat setia lah. Kan setiap minggu ambil vaksin. Baik, seterusnya Siti Fatimah binti Mak Isa. Siti Fatimah binti Mak Isa. Kemudian Farihah binti Muhammad Nur atau Jamil. Farihah binti Muhammad Nur atau Jamil. Cik Kia. Tu Nur Syahmi Aiman ada. Nanti boleh hubungi pihak urus setia. Baik. Seterusnya yang ke-8 Rosli bin Makzuki. Rosli bin Makzuki. Yang ke-9 Nur Ashikin binti Ahmad. Nur Ashikin binti Ahmad. Dan yang terakhir nombor 10 ya, Fadilah Siti Mekiah Syamsuddin. Ya, Ustazah Mekiah kita. Baik. Jadi itu adalah nama-nama pemenang bagi siri yang pertama dan siri yang kedua. Jadi insya-Allah siri kali ini, siri yang ketiga ni insya-Allah akan ada soalan juga doktor kan. Ya, jadi sama-sama nantikan kan. Yang mana tak cantik tadi boleh tanya kawan sebelah. Kan, mana makcik-makcik, kan, anak duduk sebelah maklum siap-siap. Kan, ni jawapan macam mana lagi. Okey, baik. Sebelum kita terus ke sesi penggulungan, kita akan buka soalan. Kan? Jadi para penonton sama ada di Facebook atau di Zoom boleh tampil untuk memberikan soalan. Boleh buka kamera dan nyatakan nama. Kan? Nyatakan nama untuk kita tanyakan soalan kepada panel kita pada hari ini. Baik, dipersilakan. Kalau tak ada, kita kena tanya. Ya. Kalau tak ada, kita tanya untuk saya. Kalau tak ada, nanti kita tanya. Baik, ada soalan pada penonton yang bersama kita di Zoom. Kita tengok sikit. Baik, kalau segan nak buat kamera ke, boleh tulis di ruang chat pun boleh. Silakan. Hidayah kita. Kita tak ada, kita tanya soalan pula. Baik. Squeeze. Kita tak ada, kita tanya soalan dan boleh jawab. Kan? Doktor nak bagi soalan ke? Boleh juga. Ya, baik, doktor bagi dulu. Boleh kongsikan 4 3 daripada 5 jenis hidayah yang saya sebut tadi. Ya. Tu ada kita kata diskaun dah tu, kan? Ada 5 hidayah, kan? Tapi sebutkan 3 aja doktor kan? Ya. Baik. Jadi silakan kepada sahabat-sahabat pendengar yang nak menjawab dan yang nak respon untuk kuis kita pada hari ini. Itu ada soalan daripada Puan Nurhana. Okey. Tak apa, kita simpan dulu soalan. Okey. Ada tadi 3 hidayah daripada 5 hidayah. Saya sebut tadi hidayah 1, hidayah 2, hidayah 3, hidayah 4 dan 5. Ya. Kalau tak boleh sebut 3, sebut 2 kat bawah. Ada. Kita ambil seorang tu. Kita boleh petik seorang untuk jawab. Kan? Kita nak bagi hadiah ni. Siapa jawab dapat hadiah? Okey. Tu salah semikian. Okey. Jawab yang pertama hidayah semula jadi. 1 pun tak apalah, kalau boleh lah. Ya. 1. Okey, lagi. Lagi siapa dia lagi? Mentera Indra. Yang kedua, saya tak nampak. Taufik. Panca indera, Taufik, hidayah akal.
Lagi dapat lagi dia ada 5. Ada 5. Kira seorang satu pun tak apalah. Ni baru 2 orang menjawab kan. Saudara Siti Mekiah dan juga saudara Nur Syahmi Aiman. Baik. Okey. Hidayah tabi'i daripada Zulinda Khamis. InsyaAllah nanti dia akan bagi link kan untuk hadiah tuan-tuan. Untuk hadiah. Boleh. Baik, kita ada 3 lah yang merespon pada hari ini. Kan? Baik. Jadi kita akan masuk kepada soalan daripada Durrah binti Ghazali. Kan? Soalannya berbunyi, bagaimana nak menangani netizen yang suka berfitnah di media sosial? Soalan dia, bagaimana kita nak tangani lah kan, orang yang suka fitnah di media sosial. Bangkit pagi buka Facebook, fitnah sahaja. Baik, silakan Doktor. Dalam hidup ni tuan-tuan, saya teringat disebut oleh Imam Ghazali rahimahumullah. Dia kata alangkah peliknya hidup. Ada orang dia kata orang. Ya. Hidupnya tak lena, malamnya tak lena. Tapi orang yang mengata tu tidurnya berdengkur. Tak terkesan. Tak terkesan. Ya. Orang tak contoh lah kan. Orang yang kata kat kita tu dia lena, puih-puih lah. Tapi kita yang kena kata ni, kita tak boleh lena, kita tak boleh tidur. Sebab itulah dalam hidup kita pun tahu dalam dunia tanpa sempadan, ini yang kita nak sebut benda-benda yang kita nak kena belajar juga kan. Kita nak kena terima, terutama dalam media sosial ni lah, kita nak kena kawal emosi kita. Jangan terlalu memanglah benda ni payah. Sebab kita ni bila pantang orang kata kita terasa kan, kita terasa. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, dalam hidup ni orang boleh orang tidak boleh melukakan kita melainkan dengan kebenaran ke diri kita sendiri. Contoh mudah saya nak bagi, contoh kita tangan kita ni. Kita ada tangan, tiba-tiba kita ambil sebiji limau Ustaz. Ya. Kita perah atas tangan, sakit ke tak? Sakit. Limau tak ada perah luka. atas tangan. Tak luka. Tak luka, sakit tak? Tak sakit. Tapi kalau kita ambil pisau, kita hiris, kita perah ayak, kena, sakit ke tak? Sakit. Sakit. Waktu tangan kita tak luka, tak sakit. Waktu tangan kita luka, sakit. Ya. Macam tu juga hati kita ni. Kita umpamakan ujian, fitnah orang, kata orang pada kita ni macam ayat 5 tadi. Allah Allah. Kalau kena patah hati kita yang sihat, qalbun salim, hati yang sihat, hati yang sejahtera, redha dengan apa yang Allah bagi kepada kita, orang katalah pi apa pada kita pun, Ya. Tak terkesan. tak terkesan. Kalau lah ustaz gaji ustaz, contohlah kita kata gaji sebulan 2,000 contoh. Ya. Orang kata pada ustaz gaji turun tak? Tak. Tak kan? Ya. Tapi hati tadi kalau sakit, orang kata pada kita, kata sikit je, Allahu Akbar. Dalam satu keadaan kita rasa, ini yang kita nak sebut, jiwa kita nak kena besar, diri kita nak kena kuat, kita nak kena perkemahkan diri kita ni. Ya. Payah ke tak payah, itu yang dikatakan sebagai mujahadah. Hidup ni perlukan kepada mujahadah. Mujahadah ni apa dia? Kena bersungguh-sungguh, nak kena orang kata taat sungguh lah orang kata kan. Nak kena sungguh-sungguh ni, nak kena perkemah diri kita. Apa orang kata pada kita nak sebut kan, ini ujian yang Allah nak bagi kepada kita. Usaha ke tak, kita cuba usaha. Ya. Tapi kita nak ubah orang dalam Facebook, daripada tak kata ke orang boleh ke tak boleh. Tak boleh. Sebab dia bukan dalam kawalan kita. Ya. Tak tahu ceruk mana tu. Contoh saya tuan-tuan, bila Melina dulu duduk jaga tugas timbalan CEO zakat. Satu benda besar yang tuan-tuan pernah ingat, viral di Kedah. Orang Kedah kata kena maki berkenal. Ya. Ada hak yang orang kalau tak tahan ni, dia tidur pun tak lena, dia makan pun tak lena, tapi kita fikir tak apalah hang kata aku macam mana pun, yang penting kita ketahui apa yang kita buat dan kita yakin dengan apa yang kita buat, insya-Allah. Ya. Itulah sebuah sedikit. Kita yang memberi makna. Orang kata pada kita yang memberi makna. Hang kata hang tak betul pun. Ya. Aku yang lebih tahu apa yang aku buat kerja hari ni. Benar. Yang kita tak mampu nak ubah orang. Ya, sebab tu ada satu kata-kata dia kata, kan, kita jangan tengok orang jadi baik. Kita sendiri yang perlu tambah bilangan orang baik dalam dunia. Ya. Kita mulakan kita untuk tambah bilangan baik. Ya. Kita tak perlu untuk tambah orang jahat di dalam dunia ni. Satunya Ustaz Izan kata, kan, seorang orang jahat kena ambil 10 jaga. Ya. Tapi kalau satu orang baik, dia jaga satu dunia. Satu dunia. Penting. Kata-kata daripada almarhum Ustaz Izan. Almarhum Ustaz Izan, insya-Allah. Okey, baik. Kita ada soalan yang seterusnya, Doktor. Ada lagi soalan daripada peserta kita.
Kan? Yang bertanya, Assalamualaikum doktor, saya ada soalan. Bagaimana nak didik anak-anak muda untuk menapis bahan-bahan maklumat yang diterima terutamanya dalam maya ini? Jika anak muda nak yang cepat dan persepsi naratif cepat sampai berbanding yang hak. Maksudnya macam mana orang muda ni nak tapis maklumat ni, kan? Kadang berita panas, seronok kan baca. Kan? Ini salah satu cabaran sebenarnya kan. Ya. Satu cabaran bukan sekat kita di Kedah. Ini cabaran seluruh dunia tuan-tuan. Saya kebetulan buat kaji PhD dalam bidang media. Antara sebab kenapa negara-negara ni tidak stabil Ya. adalah negara-negara yang media dia tidak dikawal. Kalau kita tengok dalam era kita sebelum berlakunya ada media sosial ni, media kita dikawal. Apa nak tayang di TV1, TV2, TV3, ada orang akan kawal. Ada benda-benda tak berapa betul tak boleh kawal. Ada Sebab tu tapisan. kita ada lembaga tapisan. Ya. Filem-filem barat yang memang membawa kepada keganasan, yang membawa kepada unsur-unsur yang tak sihat, disekat. Ya. Hari ni tuan-tuan, dalam keadaan dunia tanpa sepadan, tak ada. Ya. Tapi tuan-tuan perasan tak, di China tak boleh, Facebook tak masuk, Ya. YouTube tak masuk. Ya. Sebab negara dia mengawal media. Benar. Cuma kita berhadapan dengan satu keadaan, bila dunia ni tanpa sempadan, tanya kat saya nak kawal macam mana, itu bukan satu benda yang mudah. Ya. Kan, sebab itulah kita kata, bila mana kita berhadapan dengan ancaman media terbuka pada hari ini, di sana tu lah perlunya internal factor ataupun faktor dalaman dari sudut keimanan kita lah. Tapi Ya. benda tu payah lah, nak didik betul, nak bagi dia faham bagaimana dalam keadaan dia menafsirkan maklumat. Sebab lambakan maklumat pada hari ini tak terbatas. Tak terbatas. Ini cabaran tuan-tuan. Saya sebut di sini. Kita nak kena bincang sama-sama lah. Saya tak dapat satu jawapan yang tuntas hari ni sebab Ya. benda ni saya duk fikir lama dah, saya tak dapat penyelesaian. Benar. Dan pakar-pakar fikir pun dia tak dapat penyelesaian. Ya. Sebab kerana Facebook lah kerajaan boleh tumbang. Ya. Kerana Facebook lah boleh berlakunya masyarakat boleh rosak. Kenapa? Kerana Facebook lah rumah tangga boleh rosak. Sebab apa? Sebab tidak ada kawalan. Benar. Ini kita nak kena fikirkan dan kita nak kena renungkan secara bersama lah, insya-Allah. Dan kita pakat-pakat fikir lah tuan-tuan. Ini cabaran besar sebenarnya bagi kita. Sebab berkaitan dengan media yang tidak ada kawalan, yang tidak ada sempadan, Ustaz. Ya. Baik. Itulah solusinya tadi macam doktor kata, mujahadah. Yang mujahadah ni kita kena buat menyeluruh. Ya, menyeluruh kepada aspek anak kita, yang keluarga kita, terutamanya diri kita. Mungkin di sekolah pun kita kena buat satu modul pengurusan emosi berhadapan dengan media mungkin. Benar. Sebab dulu kita ada modul moral, Ya. kita ada modul akhlak. Dan ni nak kena buat modul akhlak dalam menggunakan Facebook. Betul. Modul akhlak dalam, sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Facebook, anak-anak tuan-tuan tak boleh kata apa lagi. Tuan-tuan buka Twitter, tengok ayat dia tu makin kasar. Tuan-tuan masuk dalam TikTok yang mokpok memang tak ada, lagi kasar. Ya. 2-3 kali kasar. Nah, abang apa? Orang yang tak berani bercakap dalam Facebook sebab dia tahu mokpok dia ada, dia berani cakap dalam TikTok. Benar. Ini kita kata dunia ni makin takut. Allah alam tuan-tuan, ni nak fikir cara bersama lah. Kan? Jadi memang benda ni bukan satu benda yang mudah, yang sukar, yang perlu peranan bersama. Ya, Dan betul. bukan peranan peringkat esko saja, yang peranan di peringkat sekolah, peranan di peringkat institusi agama, yang semua perlu main peranan. Kalau boleh saya kongsikan doktor hari ni, majlis Darul Ifta Mesir, yang kita kata Jabatan Mufti Mesir, Ya. baru membuka akaun TikTok. Buka lah. Bukan akaun TikTok. Sebab apa? Sebab dia nak sampaikan video-video kepada anak muda ni. Abang kata cabaran kita ni kadang bukan kita kata berdepan dah. Macam hari ni pun ceramah pun bukan kita depan orang dah. Kan? Kalau dulu kita kena pergi depan orang dan sebagainya. Kan? Jadi kekreatifan dalam kita nak menangani isu-isu ni perlu kreatif oleh pihak-pihak penaruh lah. Baik. Ada lagi soalan? Kita buka lagi kalau ada soalan. Saya menarik juga sambil soalan kan. Ya. Dulu kalau kita nak mengaji ilmu, kita nak kena pergi talaki sampai Mesir, sampai Jordan. Ya. Hari ni buka Facebook ataupun buka Zoom macam ni tuan-tuan, boleh mengaji dengan ulama di Jordan. Ya, benar. Dunia hari ni beza. Sangat-sangat berbeza. Sangat berbeza kan. Kebaikan, sebab itu kita kata di akhir zaman ni kebaikan dan keburukan tu Ya. sangat-sangat kita kata dibatasi satu lapisan yang nipis saja. Kan? Pilihan kita hanya di tangan kita. Baik. Jadi pesanan untuk semua sebelum kita akhiri slot kita pada hari ini, kan, iaitu kita boleh tengok sama-sama jawab kuis bagi siri ni, kan, akan ada di ruangan komen sama ada di Zoom ataupun di Facebook. Boleh tengok di ruangan komen dan klik untuk sama-sama jawab soalan. Baik doktor, yang kita dah berada di penghujung. Jadi nak minta doktor bagi sedikit kesimpulan, kan, berkenaan vaksin kita hari ini,
kan. Bukan Sinovac, bukan Pfizer, tetapi vaksin rohani kita hari ini. Jadi silakan doktor untuk kesimpulan. Dia bila kita berada dalam pasca Covid ni, sudah pastilah semua orang rasa kosong. Ya. Tak kata tuan-tuan, saya pun rasa kosong. Kan setiap kali kita hari Jumaat, kita tak biasa boleh pergi Jumaat. Dah lama tak boleh pergi. Ya. Rasa-rasa dalam masuk nama 2 kali ni dekat-dekat ni. Jadi kekosongan jiwa hari ni, kalau kita sendiri yang kata duduk biasa dengan dekat ni pun kita rasa kosong. Kita boleh bayangkan bagaimana masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kan dalam keadaan perceraian meningkat, keganasan rumah tangga meningkat. Jadi sebagai ahli masyarakat, kita nak kena ajak diri kita sama-sama, kita duduk apa usaha kita, apa ikhtiar kita dengan kudrat yang kita ada. Kalau kita boleh menulis, gunalah Facebook tu untuk tulis, untuk bagi ketenangan kepada orang yang ada sekeliling kita. Kalau kita mampu cakaplah kepada anak-anak ahli keluarga kita ni, ajaklah benda-benda yang bersifat memberi ketenangan dan memberi kebahagiaan. Sebab apa? Kita berada dalam satu keadaan, kita berada dalam satu zaman, kita berada dalam satu suasana manusia hidup dalam tekanan. Dan kita pun tak tahu, walaupun kita kata herd immunity akan sampai bulan 12, tapi kita tak tahu, tidak ada satu jaminan kepada kita bulan 12 ni kita boleh bebas macam dulu tak? Dan ada kata 2022, ada pasal 2023. Kita pun tak tahu bila bakal berlakunya pengakhiran. Sebab itulah bersama kita duduk dalam suasana hari ini. Saya sebut pada kita, saya ajak pada tuan-tuan, saya ajak pada diri saja. Dan kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah sungguh-sungguh pada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada balak dan bencana ni. Allah Taala berikan kekuatan kepada kita. Ujian yang main ini bagi saya terlalu besar. Bagi dalam kehidupan kita ni, inilah ujian yang terbesar yang Allah pernah bagi kepada masyarakat kita pada zaman ni. Kan? Dalam keadaan kita boleh tengok masjid kosong, dalam keadaan kita boleh tengok hari Jumaat kosong, dalam keadaan kita boleh tengok semua ni, walaupun apa juga keadaan, dalam keadaan kita dulu boleh salam tak boleh salam. Dulu saya sendiri dalam keadaan kita boleh dulu mati boleh pergi ziarah, hari ni tak boleh ziarah. Ujian apa yang Allah nak bagi pada kita ni? Perlunya sokongan dan dokongan pada semua daripada peringkat kerajaan. Kerajaan juga memerlukan sokongan daripada rakyat, kepada kita di peringkat bawahan, di peringkat kampung, JPKK dan sebagainya, daripada peringkat imam dan sebagainya. Sama-samalah kita sebarkan kesejahteraan untuk kita membangunkan insya-Allah negeri kita, Kedah yang tercinta ni. Kita tahu hari ini pun berlaku banjir di Yan, di sana pun masing-masing duk mencari jalan. Kan? Macam-macam duk cari, duk kaji macam-macam ni sebab kan, tapi kita tahu ini ujian yang Allah Subhanahu beri pada kita untuk sama-sama kita bersatu, kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan kita ni tenang, bahagia dalam kehidupan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Doktor di atas perkongsian kita pada hari ini. Dan sekali lagi diingatkan kepada semua penonton yang boleh sertai kuis bagi siri yang ketiga di link komen kan. Di link komen boleh sertai dan insya-Allah akan diumumkan pada siri yang ke depan. Baik, sekadar itu saja pada hari ini. Terima kasih kepada pihak penganjur, pihak pejabat Exco dan semua penonton, hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Kan, pastikan minggu depan kita masih bersama dengan vaksin rohani bagi siri yang keempat insya-Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.